Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi untuk stream hari ini pada 8 bulan April sesi malam. Saudara telah melihat ketandaikan poster. Share je tuan-tuan. Malam ni kita ada benda menarik untuk kita buatkan mengenai seorang. Kalau petang tadi saudara bertanya saya tentang Dewi Arumugam dan juga Elicat. Tapi malam ni kita akan dapat detail tentang seorang yang tak mungkin kita lupakan. Kalau tanya saya selepas P. Ramlee, siapakah seniman Melayu yang punya nama yang setara dengan P. Ramlee? Dia adalah Sudirman. Pencapaian luar biasa. Malam ni kita akan bercakap tentang Sudirman, tapi bukan saya yang akan bercakap. Kena kita ada dia, orang yang bersama dengan buku ni pun tajuk dia Sudirman yang ku kenali. Maksudnya saya jadi wartawan tuan-tuan, seumur hidup saya tak pernah tengok Sudirman depan mata. Saya hanya tengok Sudirman dalam TV. Bila saya datang, Kak Oda yang bersama dengan Sudirman, sebab Kak Oda lama di Berita Harian. Jadi kita akan bincang melalui Sudirman. Pada malam ni kita akan stream buku, di mana kita ada penulisnya, kita ada penerbitnya. Saudara akan dapat banyak informasi malam ni bagi mereka yang saya berterima kasih tuan-tuan, sebab akhirnya kita berjaya menjadikan komuniti Garasi adalah sebagai komuniti stream buku. Walaupun kita buat perlahan-lahan, tapi alhamdulillah hari ni, minggu ni kita stream lagi. Walaupun semalam kita patut tentang Pak Osman Lawang, tapi Tan Sri Johan Jaafar ada urusan di Sungai Balang. Tapi malam ni kita ada orang yang akan bincang. Share dulu, nanti angka naik dia macam selalu. Saya takkan panjang lebar tuan-tuan, saya akan straight to the point je. Okay? Kerana saya nak saudara puas mendengar kisah Sudirman Haji Arsyad. Sebenarnya kan, Kak Oda tanya dia siapa, saya semua dia tahu. Tapi malam ni tolong fokus pada Sudirman tuan-tuan. Jangan tanya pasal K apa semua. Saya tak akan benarkan Kak Oda jawab. Tak kena mengena untuk cakap tentang K adalah bekas si Sudirman. Jangan tanya tentang gosip-gosip. Kita akan cakap yang factual supaya habis stream saudara. Peningkatan penghargaan kita pada Sudirman, rasa hormat pada Sudirman meningkat. Dan saya boleh mencerna minda saudara untuk melihat bahawa artis tidaklah harus dilihat dengan melangkaui batas tu. Sekarang zaman down artis apabila saudara selalu spin dan kita selalu mengkritik kerana krisis melangkaui batasnya. Tapi hari ini kita akan bercakap supaya saudara dapat melihat bahawa kita tak mengulangi apa yang pernah berlaku, bagaimana kita melupakan banyak orang seniman. So, bila saudara lihat nanti depan ni, pandangan saudara kepada artis tanah air akan menjadi lebih tinggi, kerana saudara melihat vibe yang bagus tentang ni kerana Kak Webah lah, kerana Kak Oda lama. Saudara tahu tak, Kak Oda sampai watak dia difilmkan. Maksudnya zaman hangat dia tu, watak dia di. Kita ada berapa ratus? Kita dah capai tak 200? Cepat share. Tamu tak akan bercakap, tak capai 200 saya suruh tanya tu aja. Saya akan tanya soalan yang paling panas je. Betulkah wartawan suka gosipkan orang dan menjadi punca artis bergaduh? Kak Oda akan jawab. Kita takkan go heavy tuan-tuan. Tak sangat akademik pun. Kita akan tanya soalan yang Kak Oda selalu tanya orang soalan. Jadi hari ni saya kawan dia, tapi saya ada peluang sebab dia tamu saya. Jadi saya yang akan tanya dia. Okay, dan saudara apa tadi? Khairul akan datang. Khairul juga adalah rakan saya sepatutnya. Tapi kami tak pernah berselisih di pejabat. Kami rupanya bekerja di bawah kumpulan utusan. Tapi tak pernah selisih pejabat. Tapi kini Abang Khairul buka penerbitan dia. Jadi kita akan tanya juga apa yang boleh saudara dapat lebih banyak buku kalau saya nak dapat nowadays punya konten. Saya beritahu saudara juga petang tadi hangat. Saya tak mau stream isu ni, tapi alhamdulillah kadang-kadang apa yang ditanya orang Allah dah atur dan malam datang buku. Saudara yang nak tahu banyak tentang komunis, ini adalah tentang sebuah karya akademik. Ada sekali kita kombokan dalam stream Sudirman. Petang tadi saya bagi tahu saya tak mau menjawabnya kerana menjawabnya di FB akan menimbulkan banyak spin-off. Jadi saya tak mau. Tapi rupanya malam ni datang buku. Jadi kalau saudara nak, malam ni kita tawarkan kombo Sudirman dan juga kombo polisi British, Survival Melayu dan Parti Komunis Melayu Tanah Melayu pada pertengahan abad ke-20. Ini bukan tulisan gosip, ini adalah sebuah tulisan akademik yang ditulis oleh seorang penulis bernama Haji Ahmad bin Atil. Okey, so kalau dah ready saya akan terus tanya daripada Kak Oda. Saya kalau tengok Sudirman, bahagian yang saya ingat daripada filem kami. Sebab saya rasa itulah yang melekat. Sebab yang lain tu gambar yang sama. Kami kita dapat tengok dia ada side of Sudirman. Saya akan bayangkan kata kami tu hampir adalah Sudirman dalam edisi filem tu. Sebab saya rasa sebenarnya Kak, kalau saya tanya mudah Kak kan, bagi saya 2 minit untuk saya kenalkan Sudirman. Apa yang Kak 2 minit kan supaya saya kenal Sudirman? Dia penghibur yang serba boleh lah. Dia menyanyi, boleh menulis. Ya, sebab dia pernah kerja dengan Karang Craft sebagai wartawan kan. Dan dia boleh melukis. Okey. Cuma mengarah filem saja dia belum. Itu sebenarnya cita-cita terakhir sebelum beliau meninggal. Sebenarnya dia nak mengarah filem. Dan dia pernah umumkan yang dia nak berhenti menyanyi sebab dia nak keluar negara, nak ambil kursus mengarah filem, tapi cita-cita tu tak kesampaian sebab dia meninggal. Tapi yang selebihnya kita semua tahu, dan
Zainal pun tahu yang dia adalah seorang penghibur Asia #1 performer. Dan dia telah bawa nama Malaysia ke mata dunia dengan persembahan dia di Royal Albert Hall. Dan ketika tu dia mengalahkan semua penyanyi nombor 1 di Asia. Termasuk Indonesia masa tu, termasuk Singapura, Anita Sarawak dan Thailand semua. Dan dia dapat nombor 1 Asia's #1 performer. Okey. Tu 2 minit. Bayang kalau berapa banyak saya boleh gali tu. Dan saya boleh bagi tahu pada saudara juga, ketika Sudirman diumumkan menang, saya tak menjangka dia mengalahkan bintang popular Hong Kong waktu tu. Adalah calon yang bernyaingi beliau dari Hong Kong adalah Leslie Cheung. Jadi satu kegemparan kerana Leslie Cheung adalah nama besar. Kerana filem-filem Leslie Cheung ditayangkan hingga di Amerika pada waktu tu. Tapi pada waktu tu saya rasa macam terkejut benar, besar benar Sudirman di mata dunia kerana dia menewaskan Leslie Cheung yang telah pun meneroka nama di Eropah. Kena ingat tu sejarah yang penting. Kak, saya tanya dekat Kak ya. Masa Kak menulis buku ni buku ni nak dijual, saya tanya dalam konten buku. Lepas ni kita gosip. Saudara boleh tanya soalan gosip dan no limit. Cuma jangan tanya soalan yang menyinggung orang lain yang masih hidup. Terutama kena menjaga perasaan kakak Sudirman yang sangat memelihara bila kita menyebut nama Sudirman ni. Jangan kait kepada orang yang masih hidup dengan Sudirman untuk kita buka aib, itu saya tak benarkan. Okey, tapi saya nak tanya dekat masa Kak tulis buku ni, kalau orang tanya dengan saya akan sentiasa bercerita menonton filem kami itu adalah 10 kali tengok pun 10 kali menangis. 10 kali watak tu sangat luar biasa. Sebab itulah satu-satu filem. Orang kata apa, Sudirman bergerak yang kita boleh tonton, itulah filem ni. Masa Kak nak menulis buku ni, bahagian Sudirman yang mana Kak kata yang sentiasa ada di mata Kak untuk ditulis? Bahagian yang sebenarnya banyak, terlalu banyak. Tapi yang saya simpan secara peribadi, memori adalah ketika saya dengan dia di sebuah hotel di bilik sebelum yang malam tu dia perform di Chowkit. Jadi satu hari tu saya minta EMI untuk satu sesi bersama Sudirman. Maknanya bagaimana dia sebelum dia muncul di persembahan konsert yang besar tu, yang sampai hari ni tak ada, memang semua orang tahu itu konsert yang terbaik yang pernah diadakan. Satu-satunya konsert yang mengukir sejarah di Chowkit. Dan saya berpeluang bersama dia sebab PR EMI pun tinggalkan saya dengan dia, Darani pengurusnya pun tinggalkan saya dengan dia. Jadi saya dengan dia saja. One to one. Ya, dan di situ saya mengambil peluang tu untuk mendekati dia kan. Dan termasuklah saya nak bagi dia semangat supaya dia bina hidup baru. Dan dia meluahkan segalanya lah. Tapi dia seorang yang sangat positif. Walaupun dia kita tahu hati dia, kekecewaan dia, cinta dia, tapi dia sangat positif dan dia boleh ubah kekecewaan tu jadi sesuatu yang lebih besar, iaitu dia jadi performer yang bagus. Dia memang itulah, saya nampaklah sikap positif dia. Cuma dia kata jauh di sudut hati, di sebelah malam dia lain. Sebab dia bersendirian tu dia dah mula lain. Tapi bila dia di luar, dia mahu orang melihat dia sebagai seorang penghibur yang terbaik dan seorang penyanyi Melayu yang sangat membanggakan. Itu memang dia kedepankan yang itu. Itu yang saya kata, memang setiap orang adalah sejarah silam, ada kesedihan, tapi itu tak ditonjolkan sangat kecuali melalui lagu lah. Tapi dia seorang yang sangat positif. Kalau Karol, waktu anda pilih untuk menerbitkan buku ni, saya fikir kata mungkin anda menganggap anda generasi yang datang ketika Sudirman sudah pun mencipta sejarah. Dia kata anda tersisih satu generasi. Kak Oda yang rapat, saya pun tersisih satu generasi. Saya masuk dalam media, Sudirman telah tiada. So saya tanya dengan anda, bila anda pilih untuk menerbitkan buku ni, apa expectation anda? Okey, benda pertama, suatu idea ini dilontarkan, apa yang saya, macam Haji cakap ni, apa yang saya nampak Sudirman, kami tak banyak kan, tak banyak. Tapi bila kita lihat balik,
daripada sudut seni, saya melihat Sudirman ni salah satu subjek yang perlu kita ingat selepas era Tan Sri P. Ramlee. Betul. Jadi saya kalau kita lihat di pasaran tempatan pun, orang yang menulis tentang Sudirman ni sangat-sangat, saya rasa kalau nak cari pun susah kan. Jadi kebetulan kata ibarat mengantuk di sorongkan bantal, penulis memang dah ada pengalaman sendiri dengan Sudirman. Jadi ini cerita bukan cerita orang kata dengar daripada sumber kalau dalam dunia bandar dia bukan cerita ilusi. Bukan ilusi. Maksudnya tidak merujuk kepada sumber lain. Mana sumber itu memang persen. Maksudnya bila idea ini doktor cakap ini satu benda yang saya rasa perlu kan. Soal jualan ataupun kalau tanya daripada segi komersial sebagai penerbit, soal jualan tu saya dah letakkan nombor 2. Bagi saya Sudirman ada pengikut tersendiri. Ya? Dan dia ada satu value yang bila-bila pun orang yang nak tahu pasal Sudirman boleh baca buku ni. Itu yang terlintas lah di. Terima kasih Khairul, kerana saya beritahu pada saudara bahawa bila saya dah beruban tuan-tuan, barulah saya tahu kata tak ada orang menulis tentang Hussein Hanif. Saya rasa sangat sedih, kerana bila bila umur saya dah meningkat baru saya minat filem-filem Hussein Hanif. Saya masuk dalam wiki, tak sampai 30 para cerita Hussein Hanif yang menyumbang filem-filem kiri pada zaman dia. Tak ada orang Melayu yang berani menulis menghasilkan filem mengkritik istana pada zaman tu. Dia buat semua filem. Dah berubah tuan-tuan, barulah saya tahu Ahmad Nespo lakonkan filem pertama ketika berusia 59 tahun. Barulah saya tahu rupanya 13 filem yang Ahmad Nespo berlakon. Kerana apa? Kerana dia pilih untuk mengekalkan dalam bangsawan. Cuma apabila bangsawan betul-betul tak boleh cek makan di Pulau Pinang, barulah dia terpaksa datang Kuala Lumpur. Tuan-tuan bayang, sebab tu saya kata tak ada filem Ahmad Nespo masa muda. Kerana Ahmad Nespo berlakon filem pertama umur dia 58. Kemudian Ahmad Nespo hanya sempat berlakon 10 tahun. Dalam 10 tahun dia menghasilkan 13 filem. Sedih saya baru tahu tentang perkara tu. Jadi saudara, saya menghormati orang seperti Kak Oda yang menulis tentang Sudirman, tentang Khairul yang menerbitkannya. Sebab satu masa nanti tuan-tuan, kita mencintai orang yang kita tak tahu sejarah dia. Jadi macam kita katalah, kita lalu Tun Sambatan, bertanya siapa Tun Sambatan, baca sekeping jalan tu. Esok saudara lalu dekat semua tempat, sebab tak ada monumen di Malaysia. Kita tak ada monumen. Jadi saya takut nanti satu masa anak saya pula akan tanya pada saya, siapa Sudirman? Mungkin saya boleh jawab, takut cucu saya nanti bertanya pada anak saya pun tak tahu. Buku ni ada. Jadi saudara lock je malam ni, kerana saya akan open lock awal, kerana saya nak spam lock malam ni, kerana saya sangat berharap saudara memiliki buku, kerana sebagai wartawan saya tahu ini Queen tuan-tuan, zaman kan tidaklah watak dia difilmkan dalam filem Kak Oda ni. Nanti saya suruh dia cerita nanti lepas habis bab Sudirman ni. Dan juga ini adalah penerbit yang memang ada aspirasi supaya kita tidak melakukan dosa yang kedua. Selalu dosa pertama saya sebut apabila P. Ramlee ada, kita tidak menghargainya. Pak Samad menulisnya begitu. Apabila dia tiada, kita terpinga-pinga untuk menghargainya. Sekarang kita belajar daripada ini tuan-tuan, dan lepas ni tuan-tuan berpada-padalah untuk mencela dunia seni ni, kerana kita tahu sumbangan Sudirman. Okey, lock saya bagi tahu, kata satu, bagi mereka yang bertanya dengan saya, ini adalah buku yang akan datang bersama buku Sudirman. Saudara boleh pilih sebab dia ada 1+3, RM3.60 plus post. Tapi saudara jangan risau, lock saja malam ni. Cuma nanti apabila saudara dihubungi oleh penerbit, barulah saudara pilih 3 buku yang saya nak. Saudara pilih je, sebab dia tawarkan 4 tapi 3 adalah 60. Jadi tapi saya rasa dari segi garasi punya sentimen sangat kuat dalam untuk mengetahui tentang sejarah ni. Itu komunis saudara dah bangkit banyak kali, saya menolak untuk menjawab kerana saya bimbang stream live akan dispin dan menjadi masalah. Dan ini adalah Sudirman yang kita bincangkan malam ini. Manakala buku-buku lain saudara pilih kerana penerbit menawarkan 4. Lock dulu, boleh lock sekarang RM3.60, just lock 60, lock 60, lock 60, lock 60. Dan kemudian tak apa kok, dah selalu berlaku dalam live TV ni. Kalau live TV, penerbit dah kena surat lepas ni. Diberi surat tu sebab tuan-tuan kenapa air boleh jatuh dalam studio. Saya tanya Kak Oda lagi satu kan. Sebab saya tak pernah jumpa Sudirman. Walaupun saya ketika diumumkan Sudirman mengalahkan bintang yang saya minat, Leslie Cheung. Sebab saya menonton filem Leslie Cheung daripada budak. Tak boleh terima. Tapi saya tahu je, saya tengok Sudirman kan. Tapi saya rasa dekat dan seorang lagi dia kalahkan Kula Desma. Ya. Kula Desma juga dikalahkan. Di Albert Hall tu adalah semua bintang terbaik Asia yang dinilai oleh juri daripada barat. Itu yang lock nombor phone sayang. Bagi mereka yang baru masuk, kerana baru mendapat trafik, dia tak biasa dengan lock nombor telefon dan RM60. Kerana daripada nombor telefon itulah kemudian kami akan catat dan hubungi saya. Bagi mereka yang baru masuk malam ni, kerana anda adalah peminat Sudirman,
Lock, letakkan nombor telefon. Lepas tu RM60. Kita tahu itu adalah coding. Sebab kita hanya keluarkan satu kod je malam ni, iaitu RM60. Sebab kita tak naikkan baju, tak naikkan seluar. Ini special run untuk stream buku. Okey, lock, nombor telefon dan kemudian letak RM60 sebagai coding. Nanti on the spot saudara akan dapat reply daripada admin. Jangan risau. Malam ni juga salinan nombor telefon dihantar. InsyaAllah besok saudara akan dapat WhatsApp daripada pihak penerbit untuk berurusan mengenai payment dan juga postage. Sebab garasi hanya tolong streamkan, tapi postage dibuat oleh pihak penerbit. Okey, lock nombor telefon tuan-tuan. Saya akan tanya dengan Kak Oda. Tengah spam spam diam, dengar je. Siapa yang tak sempat lock lagi tu, biar spam tu maksudnya orang tengah lock banyak. Okey. Kak Oda, saya nak tanya dekat Kak Oda. Kak Oda lama dalam Kak Oda rasa kan sikit-sikit bahagian mana dah Sudirman yang kita lupakan. Sebab saya nak orang baca ni sedikit demi sedikit bagaimana. Saya bagi tahu kata coket Kak Oda, orang lupa kan. Kalau kita cerita malam ni, ramai akan tanya pula bila kejadiannya, apa Sudirman buat coket. Kak Oda kena detail kan, kita tak boleh take for granted. Sebab dekat dalam tu mesti dah naik dah. Apa Sudirman buat kat coket? Dia tak tahu. Okay, Kak Oda cerita dulu tentang apa yang berlaku di coket pada zaman yang Kak Oda kata the only artis Malaysia yang paling berjaya buat konsert live. Ya. Sebab pada tahun 1986, setelah dia buat banyak show di hotel-hotel besar, dan saya nak beritahu, Sudirman lah artis Melayu kita yang berjaya membawa show artis Melayu ke hotel-hotel besar. Di Paddock lah dan di merata hotel di New Zealand, Australia apa semua. Dan setelah dia buat show yang besar-besar di hotel dan semua orang kalau datang kena bayar beratus-ratus kan. Dan dia timbul keinginan untuk menghiburkan orang ramai peminat dia tanpa bayaran. Ya, marhain. Marhain. Jadi di situ kebijaksanaan dia pilih waktu persidangan PATA. Waktu itu dia tahu ramai media-media asing berada di negara kita dan dia pilih waktu itu untuk mengadakan konsert di Chowkit. Dia memang bijak. Supaya wartawan asing dapat colour story. Kita panggil colour story. Selain dari dia cover yang politik dia cover hiburan dan Sudirman membuat itu. Dia ketika itu persidangan PATA tu dia buat konsert, dia umumkan dia nak buat konsert di Chowkit. Ketika itu kita semua macam wartawan semua kata gila ke nak buat konsert di Chowkit. Bahkan Tan Sri Zaman Han ketika itu pun cakap dengan dia, you gila ke Sudirman? Macam mana nak kawal itu semua dan Datuk Del Akbar pun waktu tu Ketua Polis Kuala Lumpur pun bimbang macam mana nak kawal. Dia kata boleh, dia kata percayalah boleh. Dia seorang yang macam impian dia memang besar. Jadi kita ni macam boleh ke, ya ke dia nak buat. Dan dia buktikan dia boleh. Dan pada hari tu Chowkit jam 2 petang Chowkit dah tutup. Jalan-jalan Chowkit dah tutup, which is memang dahsyat lah Chowkit ketika tu kan. Sebab Chowkit ketika tu adalah tempat orang berniaga dan macam-macam jenis orang kan. Orang datang. Jadi dan sound check saya difahamkan pukul 4 petang. JJ dengan kumpulan dia semua, Fauzi Marzuki semua, S. Atan semua buat sound check pukul 4 petang. Semua macam berdebar, tak tahu macam mana ni. Apa akan jadi malam dan ni? Sudirman ketika saya bersama dia dalam bilik hotel tu, dia asyik tinjau aja dekat tingkap tu yang menghala ke Chowkit. Dia kata, ada ke orang nak tengok I ni? Dia kata, ada ke orang ni? Sekali kan malu je. Dia kata datang dalam berapa puluh orang aja. Dia kata, you don't worry, mesti ada. Dia walaupun dia confident, tapi dia resah juga. Dia begitu. Ya, normal lah kan. Tapi tiba malam 8.30 sepatutnya konsert tu bermula, tak mula sebab bas yang bawa musician dengan Sudirman ni tak boleh bergerak langsung dari hotel tu nak ke depan ke Jalan Chowkit tu. Sebab pentas betul-betul tengah-tengah jalan menghadap ke Jalan Raja Laut. Jadi bas tak boleh bergerak. Sampaikan FRU apa semua terpaksa berkawal sebab semua orang nak dekat dengan bas tu, pegang bas pun okey lah. Pegang bas pun apa, semua nak tengok Sudirman ni dengan kumpulan girls dia, giggles dia.
sampai yalah dia orang terpaksa announce bertenang apa semua. Bas pun boleh goyang. Bas yang bawa media pun macam tu. Bergoyang sampai saya rasa kalau apa berlaku malam ni memang matilah. Kan kena rempuhan kan. Jadi begitulah sampai pukul 9 baru dia boleh bergerak ke tengah, baru musician boleh naik ke pentas, barulah boleh mula. Jadi Sudirman tu tak boleh terus ke pentas. Dia dibawa naik forklift sampai 6 meter tinggi. Oh, okey. Dan dia terpaksa bagi tahu, Abang Sudir minta semua bertenang ya, semua bertenang. Ni. Semua dah macam Sudir macam tu. Macam saya pun macam beremang bulu roma Zenar. Sebab tak sangka boleh macam tu. Macam tu Dan kita tengok bukan saja orang Melayu, semua rumpun bangsa ada situ. India, China apa semua. Dan memang banggalah dan saya memang memang seram lah situ. Sebab saudara perlu ingat coket pada waktu itu bukanlah coket hari ini. Coket pada waktu itu adalah jantung Kuala Lumpur. Orang kata carilah apa saja coket, jangan cari mak ayah je. Yang lain semua ada coket tu. Dan kalau waktu tu pula saya beritahu pada saudara, tahun 86 kita belum ada pendatang asing. Bila Sudirman menyanyikan lagu Gadis Kilang apa semua, yang bekerja kilang adalah orang tempatan. Jadi tak heranlah orang daripada yang penuh di situ adalah, saya berani jamin, pemuja-pemuja Sudirman adalah mereka yang selalu dilindungi oleh Sudirman dalam lagu-lagu dia. Orang yang bekerja kilang, buruh. So, kan Sudirman menyanyi lagu-lagu gitu orang yang main basikal sebab ada lagu basikal tua, punch card mereka yang menjadi kaki tangan kerajaan. Kerana itu adalah Sudirman. Masa saudara baca teks ni, apa saudara rasa? Kalau saya baca rasa macam nak print besok. Kau dah siap ke mana ni? Kau dah siap mana ni? Besok saya nak print ni. Saudara sebagai penerbit, saudara rasa? First raw yang saya terima sebenarnya cerita dia lagi lebih daripada ni lah. Tapi ada beberapa kekangan yang kita cut, kita putuskan untuk tidak menerbitkan. Kan? Bagi saya membaca buku ni, kalau mungkin saudara boleh tengok malam ni cara penulis bercerita. Sebenarnya penulis bercerita dalam ni. Bahasa-bahasa ataupun bait-bait yang digunakan tu sebenarnya bukan orang kata formal kan. Yalah. Dia cara bercerita dengan kawan macam ni lah. Jadi banyak benda-benda yang menarik, tapi antara salah satu tadi kalau kita baca dalam ni, apa yang saya boleh simpulkan apabila kita membaca buku ni, kita boleh rasa yang Sudirman tu sebenarnya kat sebelah kita je. Cara penceritaan, cara susun atur apa yang telah dibuat oleh penulis dalam buku ni, bagi saya sesiapa yang tidak mengenali Sudirman tetapi berminat kepada Sudirman, baca buku ni akan mengenalinya. Sebab saya bagi tahu kata generasi yang bersama Sudirman pun dah tak ramai dah. Bila saya datang ke dalam dunia kewartawanan, Kak Oda dah queen dah. Dah dijadikan wataknya telah dijadikan sebagai watak dalam filem pun. Bukan sebarang orang. Kemudian saya dapat bekerja sepejabat dengan dia di Astro tu, saya baru je melangkah masuk ke dunia wartawan hijau lagi. Dia dah biru dah dalam dunia wartawan. Kau dah senang cerita kau dah lagi satu kan. Pada waktu tu saya boleh bagi tahu kata, sayangnya orang pada Sudirman, kalau katalah Sudirman tu diundi jadi wakil rakyat, menang dia. Sama orang sangat sayang. Apa sebenarnya saya budak di kampung, saya tengok Sudirman daripada TV Hitam Putih sebab saya sempat tahun 76. Saya sempat tengok. Kau dah rasa apa yang kau dah rasa sebagai wartawan menyebabkan tak terkejut pun kalau 3 kali ganda orang datang ke coket mana? Tak terkejut. Apa yang menyebabkan orang sayang sangat dengan Sudirman? Sebab ketulusan dia, keikhlasan dia. Bila dia dipentas tu, dia bagi seluruh jiwa raga dia untuk penonton. Dan dia tak letak diri dia macam terlalu jauh dengan penonton dia. Walaupun dia pakai baju Issey Miyake, walaupun perfume dia kita tahu yang mahal-mahal, tapi dia tak lupa dia adalah anak Melayu kampung. Dan dia selalu sebut tu. Dia selalu buat tagline macam saya dari Kuala Ketil, saya dari dia sebut nama-nama kampung tu, dan dia sentiasa meletakkan diri dia, saya budak kampung. Walaupun dia ada kelas yang tersendiri, kan? Walaupun pakaian dia tu kita tahu hebat, tapi dia adalah penyanyi rakyat. Bila dia nyanyi lagu balik kampung, dia nyanyi lagu basikal tua, anak desa apa semua. Dan dia saya tahu dia bila dia menyanyi, sebelum dia masuk ke sirkuit hotel, dia belajar bahasa Mandarin.
Dia belajar bahasa Cina dan dia belajar bahasa lain lah. Dan dia ambil kelas sebab dia nak mendekati orang kan. Tapi dia tak ada buat macam nak buat album Chinese album, tak, sebab dia kata dia penyanyi Melayu. Dia cuma nak menghiburkan semua orang dengan lagu Melayu dengan cara dia. Dia cakap Cina dengan orang ni, dia cakap India kan. Dia bawa penonton India naik ke pentas, dia lukis orang tu. Jadi dia ni adalah penyanyi rakyat. Jiwa dia tulus untuk rakyat. Sebab tu orang sayang dia. Sebab tu buku saya yang banyak beli juga adalah orang-orang bukan Melayu. Ada seorang India telefon sampai menangis. Dia kata, saya sayang ni, saya mahu buku ni, tolonglah hantar. Itu yang saya kata, memanglah dia penyanyi rakyat. Memang betul penyanyi rakyat. Bagi anda nak lock yang baru masuk, saya bagi tahu kata lock je kita akan bagi pada anda buku Sudirman malam ni, dan akan disertakan dengan 3 buku saudara pilih. Bagi mereka yang berminat untuk mendapat buku Islamik, lock saja catatan daripada Mekah ni. Besok admin akan uruskan, jangan risau. Lock 60 admin akan, cuma malam ni saya offer pada saudara. Lain jalan ke selatan adalah Travelog. Yang ini adalah travel keagamaan perjalanan ke Mekah. Bagi mereka yang nak tahu isu yang lebih krusial, yang selalu stream petang dengan saya nak tanya pasal komunis yang saya refuse lah, ni ada buku dia. Allah hantar rezeki mana ni, saudara boleh mendapat buku ni. Lock aja, tapi kepalanya adalah buku Sudirman. Tuan-tuan, mengetahui tuan-tuan seorang lelaki yang luar biasa ni, tuan-tuan, bekas juara bintang RTM, yang mengalahkan semua nama besar daripada Asia di Royal Albert Hall of London, bukan perkara kecil. Terutama akak akan naratif, kauda dan naratifkan secara detail, macam-macam gambar ada dalam ni. Saya fikir kata walaupun saya lahir pada zaman Sudirman pun, mungkin bila saya baca buku ni adalah pengalaman baru, banyak yang saya miss. Jadi lock saja RM60, saudara akan dapat pilih 3 buku daripada 4 yang kami tawarkan dengan buku kepalanya. Kita bagi buku Sudirman. Saya akan tanya dengan akak satu lagi soalan. Saya fikir kata untuk zaman Sudirman, Sudirman satu zaman tak lalu macam sekarang, hati menghadapi hatred. Sudirman menghadapi orang sangat menyayangi dia. Tapi waktu yang sama kita boleh bagi tahu kata, saya terus terang mengatakan Sudirman tidak melalui kehidupan yang bahagia. Itu kita semua kita tahu. Dia tidak berbahagia, tapi bagusnya Sudirman tidak terlibat dengan dadah, dan Sudirman tidak terlibat dengan arak, dan tidak merokok. Saya masih ingatkan pada saudara, salah satu imej Sudirman yang luar biasa adalah tak ada orang berani membawa baju bendera Malaysia ketika menyanyi. Saya ingat masuk kat rumah, terkejut sebab kepiahnya dibuat pada bendera Malaysia. Kemudiannya itulah yang menjadi ikutan apabila kita melihat bola sepak dan sukan badminton, orang mula memakai baju. Kerana Sudirman yang menjadikannya, lepas tu tak jadi sensitif isu tu. Kadang-kadang bendera Malaysia, tapi orang terima kerana bila Sudirman buat, dia telah memecahkan tabu bahawa memakai baju dengan menggunakan corak bendera Malaysia adalah satu kebanggaan. Saya nak tanya dekat akak, akak dah kenal dia, kenapa Sudirman sangat mencintai lagu Melayu, dan kenapa dia memilih mengatakan Malaysia adalah hati dia? Kenapa dia tak jadi macam orang lain yang sikit-sikit berbangga dengan Barat? Kenapa dia seorang yang sangat well educated, lulusan dalam bidang guaman, seorang boleh jadi peguam pun. Kenapa peguam itu menjadikan dia sentiasa ada di darat, sentiasa pijak di bumi yang nyata bahawa dia anak Melayu dan dia adalah orang Malaysia? Sebab dia awal-awal lagi dia meletakkan diri dia anak kampung. Dia tak pernah mengatakan yang dia bandar apa semua. Dia cakap orang putih apa semua kan. Tapi dia sentiasa berpijak di bumi nyata. Dan dia mendapat, kalau surat-surat peminat tu, dia akan menasihatkan mereka. Itu saya tahu. Dia bagi nasihat yang panjang lebar, supaya sayang ibu bapa, supaya jangan lupa asal usul kita. Dalam tiap juga jawab tu. Ya, dia memang jawab semua surat, semua kad raya dia jawab sendiri. Dia tak ada pembantu untuk ni. Macam ada orang dia kata, I sign saja. Tak, sekarang dia panggil admin lah. Ya, admin. Dia buat sendiri. Dan hari ini dalam kelab peminat Sudirman, ramai yang kita dapat adalah orang-orang yang pernah dapat surat-surat berkajang-kajang dari dia. Yang masih simpan surat dia. Dan dia seorang yang abang lah. Dia selalu bahasakan diri dia abang. Jadi dia nasihatkan adik-adik ni, yang kebanyakan mereka masa sekolah masa tu, dan hantar surat pada dia, hantar kad raya pada dia. Itulah nasihat dia. Dia memang seorang yang brother lah, very brotherly lah. Dia suka. Dan dia tak pernah lupa diri dia siapa, asal usul dia, anak orang kampung.
walaupun dia hebat seorang peguam waktu dia menulis di sekolah, dia adalah dia pernah dapat hadiah sebagai penulis terbaik dalam jurnal ini. Sebab tu dia jadi penulis yang bagus ketika dia di Karang Kraft. Dia banyak kejayaan dia, pencapaian dia secara peribadi tu. Dan itu yang saya bangga sebab dia tak pernah lupa diri dia. Separuh orang dah pakai Rolls Royce. Oh tak dia pakai Proton Saga. Dia sendiri bangga, dia kata saya bangga kereta pertama saya adalah Proton Saga. Dia boleh beli Rolls Royce, dia boleh beli apa saja, dia pakai Proton Saga, tapi dia tak boleh mandu lah. Cuma dia beli Proton Saga dan dia pakai Proton 108 sebab 108 tu campur jadi 9 tu bagi dia adalah angka yang sebab lucky number dia. Yes, sebab dia selalu mau dapat nombor 1 dalam sekolah, dan 9 tu adalah angka yang kecil, yang paling last. So dia nak nombor 9. Itu dia. Dia perfect lah. Itulah. Bila akak lalui masa-masa yang dia tak bagi, macam mana Sudirman boleh tekalkan momentum sangat positif? Bila akak sebut ni baru saya tahu bahawa sebelum konsert di Jalan Chowkit, dia sedang mengalami krisis baru bercerai, kita sebut agak. Macam mana kenapa, apa menjadikan Sudirman boleh membuat satu perkara yang besar ketika hidup dia sedang mengalami gelombang yang sangat besar? Sebab dia tak melirik-lirik bawa kesedihan tu. Dia cuba berusaha untuk mengatasi kekurangan tu. Dia tahu yang dia bila balik dia selalu cakap dan kelemahan dia adalah waktu malam dia susah nak tidur sebab dia balik rumah, dia kata dia seorang diri. Jadi itu dia kata itu kekurangan dia, tapi dia tak bawa benda tu ke depan. Dan dia cuba mengatasinya dengan dia mengukir kejayaan besar dalam diri dia, dalam hidup dia. Dan ketika konsert Chowkit tu, malah dia baru dibedah bahagian perut, ada minor operation. Okey. Bahagian tu. Tapi dia tak tunjuk yang dia sakit pun. Kita tak nampak pun dia sakit. Kita tak nampak pun dia sakit. Saya tahu dia sakit selepas tu baru tahu yang dia ada minor operation bahagian perut, dan tapi dia boleh nyanyi dengan hebat. Ada separuh penyanyi dia akan bagi tahu saya duduk sajalah ni. Saya sakit ni. Saya sakit tak. Dia tak pernah mengizinkan dia untuk dikasihani dikasihani. Dia akan tunjuk yang dia the best on stage. Itu yang memang saya salute lah dengan dia. Dan pernah dia masa kami di Asia Broadcasting festival dekat Singapore, dia ceritalah yang itu yang dia sebenarnya susah tidur, tapi dia tak nak menjadikan itu sebagai penghalang. Dia mahu jadi the best. Itulah saya nak salute lah dia. Itu tuan-tuan, seniman besar yang saya rasa bangga kerana kita dapat berceritanya, kerana saya fikir kata cukuplah kita kehilangan jejak apabila kita nak bercakap tentang Hussein Hanif, kita kehilangan jejak nak bercakap tentang S. Qadar Risman, ada orang boleh kita kehilangan jejak untuk bercakap tentang Al Tompel. Banyak tuan-tuan. Saleh Kamel kita ingat, watak-watak yang saya fikir kata kalau saya sebut Saleh Kamel pun tuan-tuan tak akan tahu gangster Melayu paling berjaya di layar Perak. Tuan-tuan mungkin tak zaman saya sebab dulu kita hanya menonton Saleh Kamel. Jadi sampai Saleh Kamel kata dia tak boleh pergi ke semua tempat kerana semua orang menganggap dia jahat. Kerana dalam semua filem Saleh Kamel dia jahat. Jadi hingga dia kata dia tidak merasa gembira dengan hidup dia kerana wataknya yang jahat dilabelkan jahat. Itu yang saya kata, mulakan sedikit demi sedikit. Tak boleh buat semua, kita buat sedikit. Dan saya nak tanya kepada tentang penerbitan. Dia ada sebut tentang keterbukaan penerbitan di malam ni. Saudara nak mungkin dapat banyak cerita sikit latar belakang penerbitan. Dan kalau ada mereka yang menulis atau ada kisah yang saudara share, ini penerbitnya, dia akan bagi tahu apa potensi bekerjasama dengan syarikat dia. Baik, terima kasih. Sedikit sebanyak sebenarnya kutub kata ni sebenarnya awal sekali ditubuhkan itulah dengan buku kuning tu. Jalan Lain ke Selatan, Travelog. Ini Travelog pengembaraan berkeluarga, bermula daripada Kuala Lumpur hingga ke selatan, menggunakan jalan lain yang bukan highway. Jadi dalam tu, jalan lama. Okey, ini benda pertama. Saya ingat tahun 97
tahun 2017 sorry. 2017. 2017 penulis datang kepada saya, dia bercakap, "Bro, aku ada cerita ni nak tulis." Dan kebetulan waktu tu saya pun baru habis, maksudnya dah bersara daripada kerja yang sebelum ni. Jadi dia kata, "Aku ingat aku punya manuskrip ni nak hantar ke sini lah. Dah jumpa dah dengan orang ni." Cakap dengan penulis ni. Dia kata, "Aku ni bekerja memang dengan syarikat penerbitan sebelum ni. Kenapa nak kena hantar tempat orang lain? Kenapa tak buat sendiri?" Dia kata, "Boleh ke buat sendiri?" Cakap, "Kenapa tak boleh pula?" So bermula daripada tu tahun 2017 tu, apabila manuskrip ni siap, so secara bertatih lah. Kami pun bukan penerbit yang, sudah cerita penerbit my hand ni. Jadi bertatih lah daripada awal tu, daripada start perubahan kutub kata tu sendiri, kemudian lahirnya buku Jalan Lain ke Selatan ni. Kemudian saya terlintas, saya bercakap ni, why not, bila kita dah ada platform yang macam ni, kita tahu kat luar sana ramai yang suka menulis. Betul. Tapi akhirnya karya tu hanya letak dalam bilik tidur dia saja, ataupun di meja-meja study dia orang saja. Nah, kenapa tak karya tu diterbitkan? Bagi saya, setiap hasil tulisan tu dia ada dia punya value yang tersendiri. Mungkin bagi kita, orang ni menulis, aku tak sukalah dia menulis. Tapi bagi orang lain, penulisan dia tadi bawa manfaat pada sesetengah orang. Macam kalau kita bercerita macam buku Dari Mekah ke Penjara Kajang. Ini adalah buku yang saya rasa pun antara buku yang berani, rare. Seorang banduan yang dipenjarakan selepas balik daripada Mekah. Dia berceritakan pengalaman dia selama di penjara Kajang. Jadi saya rasa kadang-kadang macam Haji Zainuddin ni datang kepada kami, dia tanya, "Boleh ke nak buat buku ni?" Tak ada masalah. Saya kata, "Kenapa pula? Ini buku yang kita tulis melalui pengalaman sendiri." Macam saya cakap, dia bukan daripada sumber-sumber lain yang perlu kita minta kebenaran dan sebagainya. Kalau kita nak bercerita salah tu pun kita je yang tahu. Kan? Jadi why not? Kenapa tidak dengan karya ini tadi mungkin beri manfaat pada orang lain untuk ambil yang mana yang bagus untuk jadikan dia punya panduan. Kan? That's why saya melihat kalau mungkin malam ni ada di luar sana, kita terbuka kepada semua. Tak kira dah umur 60, 80, kalau mungkin karya tu 20 tahun lepas kan, mungkin catatan dia boleh terbitkan dengan kita, tak ada masalah. At any time datang jumpa kita boleh berbincang. Bagusnya tuan-tuan, syarikat penerbitan Khairul ni ditubuhkan untuk menghilangkan belenggu yang zaman saya. Kan saya cerita pada saudara, saya orang buat buku teks dah kali dapat, syarikat tak ada, tak bayar, tak ada apa semua, royalty 3%. Benda-benda yang sebenarnya tak membolehkan kita hidup. Tapi Khairul kata dia membuat perkongsian. Saya tak mau bagi bisnes, dia saudara hubungi je. Nanti dia kata dia akan, cara dia sebut tu menyebabkan saya kata kalau saya menulis pun saya akan beralih pada syarikat dia, kerana dia menjadikan penulis sebagai rakan kongsi. Ya, betul. You are not a writer, you are share partner, di mana setiap jualan tu ada mempunyai percentage yang bukan dipanggil sebagai istilah rama royalty. Tapi kalau dengan dia ada perkongsian keuntungan. Bunyinya perkongsian keuntungan. Ini memecahkan tradisi penerbitan lama yang menjadikan kenapa orang tak nak jadi penulis dekat Malaysia. Bukan orang malas menulis, tuan-tuan. Tapi orang malas adalah kerana menulis tidak menghasilkan apa-apa. Dan sekali menulis satu buku menghabiskan 4 tahun bergaduh dengan penerbit untuk bercakap. Saya menulis 15 buku, saya tahu tuan-tuan, tak pernah makan hasil duit buku pun. Okey, tak apa, saya dah dapat admin. Berapa log malam ni? 57. Kita akan speed kepada 100, tuan-tuan. Jadi berarti saya sedang mengejar 43 speed lagi malam ni untuk membolehkan kita memecahkan, bukan rekod pun, kita tak ada kejar rekod, tapi sekurang-kurangnya cantik untuk saya naik poster 100 log. 25. Okey. Kalau anda ambil saja buku Sudirman RM25, tapi tuan-tuan, saya suggest alang-alang ambil, sebab saya tak boleh nak tumpu penuh pada buku ni, sebab satu malam kita stream kita ada buku kepala, tapi saya dengar pun saya nak baca buku ni. Tuan-tuan, orang balik Mekah masuk penjara. Berarti kita nak baca apa karamah dia pergi Mekah, tuan-tuan. Balik Allah hantar dia ke penjara, dia dapat 2 kali sekolah. Ya, kita pun nak baca. Sebab saya pergi Mekah balik dapat demam je. Ini lagi hebat ni, orang pergi Mekah balik dapat penjara. Berarti kita nak baca. Jarang kita dengar karamah ni, tuan-tuan. Allah bagi satu benda yang luar biasa kepada insan ni. Apabila dia balik daripada Mekah, dia ditambah sekolah dia. Itu tu kita nak baca. Sebab tuan-tuan tak mungkin kedudukan saudara dimuliakan oleh Allah apabila pulang daripada Mekah, darjat saudara dinaik, di mana kesilapan saudara menerima hukum dunia. Sebab tu saya bagi tahu pada saudara kan, yang susahnya Kak,
apabila tiada hukuman di dunia. Jadi kita Betul. buat dosa tu sampai mati. Beratlah hukuman tu waktu mati. Dibeli tuan-tuan. Dan ini saudara cerita. Saya pun teringin nak travel sebab saya selalu travel dengan orang rumah saya. Sampai ke selatan Thailand. Tak pernah pula saya nak fikir nak pergi ke selatan dengan menggunakan jalan kampung. Saya travel pusing setiap tempat. Pergi sampai Kemboja dengan orang rumah saya. Travel jalan darat hanya untuk mengetahui kehidupan manusia. Sebab orang rumah saya tak selalu dengki saya pergi luar negara jadi wartawan. Jadi bila ada saya akan travel rentas Thailand, rentas Kemboja drive. Ini ada sebuah tempatan saya boleh tengok. Tak payah tengok road movie ni. Kalau membacanya seperti menonton sebuah road movie ni, sebuah keluarga berjalan dengan menggunakan jalan. Mencelah sikit. Apa yang terbaik dalam Jalan Layang ke Selatan ni, dia bukan mencerita pasal travel je. Dia menceritakan pula sejarah satu tempat. Okey, sebagai contohlah, Mantin kalau kita tahu Mantin di Negeri Sembilan, macam mana Mantin tu mendapat nama? Apa yang sejarah yang berlaku di situ? Di Muar, apa sejarah yang berlaku di Pagoh dan sebagainya. Lepas tu dicerita pula makanan di tempat tu. Kulinari. Kulinari. Lengkap semua. Siapa penulis dia ni? Ini saudara Helmi Hanafi. Okey, Helmi Hanafi. Helmi Hanafi. Dia menceritakan, maksudnya dalam satu tempat tu diceritakan apa yang menarik di kawasan tu, kemudian sejarahnya. Kalau di Melaka diceritakan bagaimana dulu Melaka menerima serangan daripada Portugis, daripada itu. Jadi diceritakan semua. Itu menarik itu yang kita kelaskan sebagai travelog. Dan ada beberapa yang saya menarik dalam Jalan Kesihatan di mana orang kata kubur-kubur lama di mana kawasan di mana dulu kawasan tu sekarang kita tengok macam biasa je, tapi itulah tempat dulu sebenarnya pertempuran berlaku yang sangat hebat nak mempertahankan kata kerajaan sekarang kan. Jadi saya rasa buku ni bukan saja hanya bacaan ringan, tapi boleh menjadi satu rujukan sebenarnya. Panduan. Spam tak lock sekarang ni, dah masih lagi Okey, tuan-tuan lock je. Saya nak kita nak capai 100 ni. Saya anggap kata ringan je tu 100. Street lock tuan-tuan. Saya beritahu dekat saudara kita ada 600, berarti saya tanggap kata akan pecah rekod kalau 120, berarti pertama kali kita menerima 20% daripada tontonan membuat pembelian. Kerana tuan-tuan saya masih percaya buku fizikal takkan mati. Saudara pun tahu, saya selalu ulang perkataan yang sama. Buktikan bahawa orang Melayu bukan malas membaca. Cuma kita mengalami masalah mencari jalan bagaimana menyampaikan buku kepada pembaca. Ini salah satu cara adalah stream. Cara ni nampak ada kesannya. Kalau malam ni kita capai 120, berarti saya akan mendapat data baru. Untuk pertama kali daripada 600 tontonan yang ada 20% telah membuat log. Berarti kadar budaya membaca tu tinggi. Untuk pengetahuan saudara, saya cukup marah UNESCO Gazette kita hanya orang Malaysia ni membaca 1.7 muka surat. Maksudnya kita ni rendah. Dia kata dia membaca 1.7 muka surat dengan mengambil kira sekurang-kurangnya saudara baca 150 perkataan. Dalam konteks buku, Facebook yang kira tuan-tuan. Saudara baca Facebook yang kira tu, pasal melangkaui batas tu tak kira masuk membaca tu. Okey. Ini berarti saudara boleh buktikan supaya saya beritahu pada saudara juga, penerbitan buku di Malaysia merudum. Kita tidak pernah mencapai kadar yang telah digazetkan oleh UNESCO, itu 1% judul. Kerana judul yang paling banyak pernah dikeluarkan oleh Malaysia hanyalah pada tahun 2014, iaitu 17,000 judul. Ketika itu kita berkualiti 22,000. Sekarang ni kerana kita ada 32,3 juta penduduk, berarti kita kena mendapatkan 32,000 per 200. Berarti barulah mencapai 1%, Kak. Dia ukur macam tu UNESCO. Jadi Malaysia ni digazet sebagai bangsa malas membaca lagi. Oleh kerana 63% dah penduduk Malaysia ni ada orang Melayu, tuan-tuan. Jadi marahlah saya kalau orang gazet bangsa ni sebagai malas membaca. Dia gazet Malaysia, tapi kita terasa hati sebab buku pula tu mestilah buku berbahasa Malaysia. Bahasa Malaysia tu adalah bahasa ibunda kita, buku Melayu. Jadi lot tuan-tuan untuk buktikan, sebab saya rasa 360 ni dah belanja sakan ni. Dan lepas tu saya fikir kata semua buku ni ada konteks dengan tuan-tuan. Berarti pertama adalah kalau saudara nak buat perjalanan percutian lepas ni dengan kos yang kecil tetapi pengetahuan pasal belajar daripada buku ni. Besok tak payahlah lagi cakap dengan bini nak kena pergi Tokyo, nak pergi Pulau Jeju sebab ada filem drama Korea tu kan nak pergi Winter Sonata. Tak payahlah saudara impikan Tokyo. Kalau saudara pergi sana kena menumpang rumah kawan. Belajar saja tentang bagaimana buat perjalanan keluarga dengan buku ni. Ini paling penting tuan-tuan. Saya dengar pun dah excited nak baca. Mungkin malam ni saya akan terus baca je. Besok saya boleh share dari Mekah ke penjara Kajang. Saya tak pernah fikir orang mendapat rahmat Allah apabila pulang daripada Mekah. Allah sekolahkan dia sekali lagi. Sebab saya selalu berfikir bahawa orang selamat di dunia tu yang kita risau. Kerana nanti hutang akhiratnya banyak. Okey, log RM60. Saya akan tanya dengan Kak Odah. Okey. Ada orang nak lompat, so nanti Tak apa, log je. Lepas tu kau tim. Kau tim tepi. Yang penting log, nanti bila admin hubungi. Kalau tak log, nanti admin tak boleh tanya nak apa. Sebab mereka memiliki 10 judul buku. Kalau saudara nak tapau, di tepi. Yang penting log dulu supaya kita boleh gazet nombor phone. Dan kemudian kita serah pada pihak penerbit. Saya berani jamin saya akan capai 120 malam ni.
untuk membuktikan bahawa kadar pembacaan itu meningkat kerana kita tahu ini bukan komuniti buku. Ini semua komuniti Sulawesi. Ya. Dia orang masuk selalu log Sulawesi dengan saya. Jadi kadang-kadang saya suka mereka membaca kerana sekurang-kurangnya kadang-kadang dia tak boleh salah dia pun Kak. Dia nak cari pun dia tak jumpa buku tu mana. Mungkin malam ni baru dia tahu Sudirman dah dibukukan. That's why bila saya dapat tahu yang daripada tim garasi yang telah lebih awal lah, yang 48 stream pasal buku tu, saya jadi tertarik. Kan? Mana dari satu industri yang lain tiba-tiba masuk ke saya kata ini buku. Maksudnya saya rasa benda ni memang semua orang sepatutnya lihat buku ni satu benda yang bila saya jumpa dia orang ni semua jadi ulat buku Kak. Bila sebenarnya barulah kita tahu naratif kita dalam pemasaran buku adalah kita membeli menjual kepada kaki buku. Jadi kita lupa bahawa sebenarnya macam orang kata dakwah, kalau pergi berceramah dalam masjid kuranglah pasal datang masjid orang dah baik. Cabaran untuk orang dakwah adalah pergi berdakwah dekat coket. Betul tak? Jadi ada dua cara. Sebab tu Abid Liu menjadi popular kerana dia memilih menyampaikan dakwah kepada orang yang sedang mencari cahaya. Itu menjadikan dia berbeza. Jadi kadang-kadang orang marah Abid Liu pun tak boleh juga. Dia pergi ke tempat orang dapat cahaya. Jadi orang tu lah raih itu yang naik status orang share Facebook. Ustaz lain buat kerja tapi Liu memberikan orang cahaya. Itu beza dia. Okey Kak, saya nak tanya satu soalan. Boleh. Selamalah saya suka Sudirman ni tuan-tuan adalah kerana lagu kampung ni. Saya boleh bagi tahu kata saya penyu menangis. Semua saudara kalau dengar kan pantun dia penyu seruling anak anak gembala. Kalau lagu Basikalku tu lagilah Basikal tu saya akan teringat klip video dia tu. Orang Melayu belum buat klip video. Itu lagu pertama buat klip video dia dengan Yusni Jaafar. Orang Melayu masa tu tak ada klip, video klip, belum ada konsep video klip. Sudirman yang mulakan video klip. Apa yang Kak rasa kan? Sudirman selalu fikir luar kotak. Dia sebenarnya dia meminati P. Ramlee. Dia pernah bila ada orang samakan dia dengan P. Ramlee, dia kata bukan. P. Ramlee adalah satu. P. Ramlee is a genius. So dari situ dia dapat macam ilham dari P. Ramlee tu bahawa kita nak jadi seniman ni kita kena ada cara tersendiri, dan dia dengan cara dia tersendiri dia bawa lagu Melayu ke mata dunia. Dan dia rasa macam tak ada sebabnya untuk nak rasa malu nak nyanyi lagu Melayu di Royal Albert Hall atau di luar negara. Dia macam tu orang dia. Itu yang saya kata jiwa Melayu dia tebal. Dan sebab tu dia disayangi oleh ramai. Dan dia boleh buat apa saja yang macam dipentas. Kalau dia melawak pun dia melawak cara kampung. Dia tak ada very down macam to earth, very down to earth. Dia tak ada meletakkan diri dia tinggi macam jadi level dia dengan orang Marahin tu terlampau jauh. Tidak. Dia selalu samakan. Dia akan turun, dia akan panggil budak tu, dia akan panggil, awak ni abang ni. Abang ni bawa taksi. Ni. Dia macam tu. Dia tak ada kelas-kelas ni tidak. Dia tak letak kasta-kasta ni tidak. Itu kenapa kita tak dapat orang yang menyayangi. Sebenarnya bukan lagu saja. Sudirman adalah satu peribadi. Saya terkejut berkajang-kajang suara. Saya orang buah dekat PM tu saya nak reply balik thank you so much pun saya rasa macam banyak. Tapi bila akak bagi tahu ada orang menyimpan berkajang-kajang surat, berarti dia mungkin menulis satu muka surat pada Sudirman, tapi Sudirman reply dekat dia berkajang-kajang. Ada budak tu nak kata dia nak exam, dia akan menasihatkan budak tu macam mana. Dia kata jangan buang masa, kita waktu ini adalah ini. Dia letak dia sebagai seorang brother lah. Walau dengan siapa pun. Kad raya pun macam tu, penuh dengan ucapan macam-macam. Orang ada sign saja kan, tak, dia penuh dengan macam-macam tulisan. Itu penyanyi pada era Facebook tak ada tuan-tuan, IG tak ada. Bayangkan kalau dia ada hari ni, kan di Facebook itu. Macam mana dia ramai kan? Orang akan lebih menyayangi dia. Sebab satu yang saya tahu tentang Sudirman ni tuan-tuan, perkataan dia pilih pun ada vibe positif. Kalau dia bercakap pun dekat TV dia langsung tak ada cynical, tak ada hatred. Dia very lovely. Mana kalau macam interview dia pun sebab ketika tu dia pernah satu ketika dia jadi timbalan Presiden Papita. Presiden Papita adalah Ahmad Daud dan dia pernah tak puas hati
dengan Papita kerana tak buat sesuatu kemasukan artis-artis luar yang artis-artis dari Thailand. Ya, waktu tu Filipina Ya, ramai. Filipina Ya, ramai. Filipina sangat ramai. Ya, Di hotel-hotel. Dia tak puas hati. Dia satu hal, dia sangat menjaga tu semua. Jadi, dia pernah macam dalam saya interview dia tu, dia bantai Ahmad Daud kerana dia tak puas hati ni Papita should do something to stop orang-orang yang luar ni dari masuk berleluasa ni. Dia kata kita pun tak boleh masuk di Indonesia ke atau di Thailand ke Filipina ke macam tu, tak boleh. Tapi kita tak buat apa. Tapi petang tu bila saya kata okey, story dah siap, besok nak keluar, petang tu dia sudah telefon, udah I rasa you jangan keluar lah yang komen I pasal Ahmad Daud tu. Dia macam tu. Dia tak rasa bersalah. Dia tak nak mengecikkan hati orang. Dia memang jaga tu semua. Miss, Kak Oda satu story tu skop tu timbalan presiden bantai presiden. Kalau sekarang tuan-tuan, kalau sekarang ni batu api korang netizen semua ni, belum lagi korang dah korang dah kata apa tau. Kalau wartawan dia katakan berita lanjut menyusul. Dia balik dia takut orang hilang. Sudirman bantai Mak Daud, berita lanjut menyusul. Dia bagi dulu tag dulu kan. Tapi itu yang Kak Oda dia tak nak. Saya ingat ayat dia. Dia kata Ahmad Daud has a heart problem. I don't want it to be mine. Okey. Ya, okey. Jadi tak jadilah keluar cerita tu. Dia macam tu. Dia memang sangat patriotik. Dalam hal tu kan, dalam hal menjaga negara kita, tempat penyanyi kita cari makan. Ini kenapa orang kita kenapa kera di hutan disusu, betul, anak di rumah mati tak makan. Sebab tu bila saya puji sangat Anissa Sarawak menyanyi hebat di Pedok, padahal saya cuma tulis based on Anissa Sarawak punya show ketika tu, tapi esok tu dia sudah bantai saya. Dia telefon, belum sempat saya jawab apa-apa. Dia kata saya bukan nak melawak ni, dia cakap. Kenapa saya menyanyi selama ni awak tidur ke? Sebab saya kata tak ada siapa pun yang macam kedip mata lelap ke apa tengok show Anita. Habis dia pening dia kata saya. selama ni dia menyanyi akak tidur lah. Selama I menyanyi you tidur ke? Macam tu dia tak pernah marah, tapi dia memang jaga tu semua. Kalau terutama kalau kita puji orang luar. Dia jaga, ini hak kita kena jaga. Itu dia. Yang something menarik nak Firman. Committed. Very committed. Dia committed. Saya tak tanya ni sebab soalan yang datang ni akak dah jawab dah. saya tak tanya. Ada soalan baru tak? Facebook Datuk Sudirman Haji Rashad. Di sini dia mengatakan terima kasih atas perkongsian kenangan Kak Oda dan tim Garasi TV. Terima kasih. Saya rasa ini adalah ahli keluarga Sudirman. Menggunakan Facebook Sudirman, dia mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih pada semua yang ada tuan-tuan, sebab kita dapat 700 orang dah sekarang. Dan 470. Kita ada lebih 470 dan kita ada lot dah sampai 100 dah tak? 90 lebih. 90 lebih. Kita nak speed sikit lagi je, lagi 30 tajuk je saya nak untuk capai 120. Lot je saya bagi tahu bahawa combo buku ni diketuai oleh combo buku Sudirman yang ditulis oleh Kak Oda. Jadi saudara lot RM60 saya dapat 3 buku. Saya kata dah belanja sakan dah tu saya ingat. Sebab saudara spend jin dengan saya kadang-kadang 200-300 tuan-tuan. Ini adalah spend tentang sejarah dan juga dokumentasi. Saya tak pelekehkan buku yang diiringnya pun kalau saudara nak pilih. Ini bagi mereka yang nak mencari akademik. Ini bagi mereka yang nak berkongsi tentang. Saya akan baca buku ni malam ni sebab tak pernah saya terlintas dalam kepala. Orang selalu pergi Mekah kan balik cerita bongkar. Aku pergi Mekah dapat hidayah lah. Betul. Aku mimpi itulah. Aku pergi Mekah malam tu Lailatul Qadar lah. Saya cukup gabra betul orang tu pergi cerita lah 10 Ramadan tu. Saya telah melihat tuan-tuan pergi Mekah duduk diam-diam. Ini kita nak baca. Pasal dia balik pada Mekah tu masuk penjara. Jadi tak ada riak dia. Ini betul-betul ya Allah pilih orang ni. Maksudnya kalau tanya saya, inilah dia telah sampai dan Allah hantar dia ke satu sekolah. Saya menyampah baca cerita-cerita orang share pergi Mekah yang artificial ni tuan-tuan. Tak payahlah cerita tuan-tuan. Tapi ini kita nak. Sebab dia cerita dia masuk penjara balik Mekah. Jadi tuan-tuan. Apa dia? Saya tak ada lah. Tapi kadang-kadang saya dah menyampah lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita tahulah cerita tu bukan dia nak cerita tentang peristiwa tu. Dia nak cerita dia tu orang pilihan. Kena hormat aku ni. Allah telah mimpikan aku dengan ni ketika kat Mekah. Dia nak itu sebenarnya. Cerita tu alat je. Untuk bagi tahu di mata orang ni dia ni mulia di mata Allah. Tak payah bagi tahu lah tuan-tuan hubungan kita dengan Allah. Tapi ni dia nak bagi tahu. Lepas dia balik Mekah, Allah hantar dia ke penjara.
Kita nak tahu, saya tak mau cerita kat saudara. Nanti tak shock untuk saudara baca. Lock je dulu, saudara akan dapat. Dan lepas tu bagi saya kata ini bila saudara nak buat travel nanti lepas PKP, saudara nak jadi seorang yang menyokong industri pelancongan tempatan. Saya sebenarnya tak tahu nak promote pelancongan tempatan, saya dah tahu dah. Bahawa travel ni dulu saya selalu fikir kan, kita tak marah orang pergi, tapi kita tak cerita tentang ini bambit lepas ni saudara tahu. Saudara boleh menyusun perjalanan dan bagaimana nak mengisi perjalanan sebagai bermakna untuk keluarga. Sebab dia dah pergi ke Muar, dia kaji sejarah Muar. Tuan-tuan, jangan pilih tempat cuti untuk share gambar je. Bongkak-bongkak dekat orang. Kau dah sampai Sydney, kau dah sampai Perth, kau dah sampai North Pole pun tak payah cerita, tuan-tuan. Sekarang kita nak baca cerita ni je. Tempat makan. Masalah aku tak tahu Muar tu ada apa. Aku tak tahu Mantin tu ada apa, tuan-tuan. Tapi dalam buku ni dia menuliskan perjalanan. Dia penulis ni, Alhamdulillah, ada satu orang nama Helmi Hanafi ni. Dia memilih untuk bercerita tentang perjalanan dia, tuan-tuan. Kadang-kadang baca yang hebat-hebat tentang Jeju. Ya. Aku berjalan dah ratus tentang 27 negara. Aku cerita ke korang pun, aku malas nak bercuti, aku pergi sebab kerja. Tapi sekarang aku nak tahu, malu je tuan-tuan, aku tak tahu Mantin. Sebab kalau dia sebut Mantin, saya akan ingat aku saya jadi wartawan je pergi tangkap pendatang asing. Sebab Mantin adalah lubuk pendatang asing. Wartawan pendatang asing kan banyak. Tapi baru dia tahu kata ada benda baik dekat Mantin. Maaflah orang Mantin, tapi saya akan baca buku ni sebab Mantin diceritakan dalam cerita ni. Tempat makan best pun ada. Okey. Saya akan tanya dengan abang ni tentang buku ni, bang. Kita akan tadi kita dah jalan ni tentang buku ni. Tapi abang jangan sebut tau dia kena masuk penjara sebab apa. Abang cerita tentang penulisnya, macam mana dia datang ke abang. Buku ni daripada satu seginya saya melihat susuk Zainuddin Saleh ni adalah orang yang saya rasa sangat-sangat cekal dan berani lah. Dan mana ada orang nak cerita pasal keburukan tu, nak dihebahkan kepada umum. Tetapi apabila beliau sendiri bercerita dengan saya, dia kata dia nak jadikan yang pengalaman dia tu supaya orang luar ambil iktibar. Kan, maksudnya bagaimana boleh kita katakan sengsaranya duduk dalam penjara ni lah. Kan, sehariannya apa yang berlaku, dengan konflik yang berlaku di dalam penjara, konflik dengan kawan-kawan, konflik sebab kalau masuk penjara ni dia bukan masuk macam tu je. Dia akan berlaku pula situasi lain yang kata yang tidak baiklah. Dengan keluarga, dengan yalah kan. Bila kita sebut penjara tu macam satu benda yang jahat sangatlah. Betul. Hanya orang jahat dia pergi penjara. Tapi saya tak nak ceritakan apa yang berlaku. Kenapa dia masuk penjara. Orang baik pergi Langkawi, orang jahat pergi penjara. Itu pun saya tak nak sebut juga. Langkawi sangat sensitif sekarang. Okey, jadi bagi saya dia orang sangat berani. Dia pun beritahu saya dia ambil masa yang panjang untuk menulis buku ni. Okey. Sebab dia bukan penulis untuk memikirkan. Dia seorang penulis, tapi untuk menulis kisah yang risiko tu. Okey. Jadi dia mengambil satu masa yang panjang berfikir. Akhirnya dia kata okeylah, dia kata dia beranggapan apa yang dia buat ni adalah untuk sumbangan dia supaya orang mendapat manfaat daripada apa yang ditulis. Okey. Jadi buku ni kalau orang acah-acah kata ni jadi baca buku ni dulu. Baca buku. Apa yang berlaku? Benarkan dia cerita semua tuan-tuan sebab nanti saya pun hilang kara nak baca. Okey, tuan-tuan lock untuk pastikan saudara dapat baca habis kisah perjalanan apa nama tadi? Ini dari Mekah ke penjara Kedah. Zainuddin Saleh. Ini kisah benar tuan-tuan, bukan tapi bukan nama sebenar yang saudara gosipkan sekarang. Ini kisah benar, penulisnya ada, gambar profil pun ada. So lock tuan-tuan, kita dah capai 100 tak? Kita dah langkau 100 tuan-tuan. Saya masih lagi perlu 20 aja kerana saya nak ambil daripada tertinggi, kerana saya nak jadikan ni data tuan-tuan. Saya mempunyai banyak kawan-kawan yang telah putus asa tentang perbukuan. Saya banyak mereka yang buat blueprint perbukuan tak percaya bahawa beberapa cara baru perlu diteroka untuk buat blueprint supaya ekologi buku fizikal tak mati. Mereka tak percaya tentang stream ni semua. Saya memerlukan anda kerana anda memberikan saya fakta. Kerana saya boleh tunjuk data. Macam saya bagi tahu 62 komen tentang sasawan negara Samad Said. Tak seorang pun komen dia adalah sasawan negara. Semua orang komen saya selalu nampak dia dekat Perhimpunan Bersih, saya selalu jumpa dia dekat masjid. Everybody know Pak Samad, tapi tak ada seorang yang boleh komen dia adalah sasawan negara. Buku ni dilancarkan. Saya bagi tahu kata semua orang terkejut. Saya kata kita take for granted. Kita tahulah dia sasawan negara, tapi bila kita stream kepada orang public, mereka bagi tahu kata dia sangat artistik. 62 komen saya kira. Tak seorang pun boleh menyebut bahawa Pak Samad menerima sasawan negara pada tahun 1984. Tak seorang boleh bercerita bahawa dia telah menulis lebih 20 buah buku. Itu saya nak stream dan bagi tahu pada mereka bahawa boleh, kita tak perlu takut tentang perbukuan. Yang penting adalah bagaimana kita nak melatih orang mencintai buku.
Tuan-tuan, buku adalah pendidikan. Berarti kena ada sikit struggle untuk mendidik. Okey, Lok malam ni sebab saya nak tambah lagi cerita, sebab saya takut, sebab Kak Oda cerita semua ni saya tak pernah tahu tentang Sudirman. Sebab bila saya masuk ke dunia hiburan, Sudirman dah tak ada. Jadi saya tanya dengan Kak Oda. Tadi Kak Oda kata tu saya tak pernah dengar tau, bahawa Sudirman adalah great fighter. Dan saya tak pernah tahu pun dia ada timbalan presiden seniman. Papita adalah persatuan artis, Satuan penyanyi tanah air. Penyanyi tanah air, Papita. Saya tak pernah tahu pun. Ya. Rupanya dia bukanlah artis yang mengasingkan diri dengan mengata, sebab artis sekarang Kak, kalau popular tak masuk persatuan Kak. Dia masuk persatuan bila tak popular je. Kan ni baru saya tahu bahawa rupanya Ahmad Daud adalah presiden. Okay. Sudirman dah timbalan presiden dan dia menjadi timbalan presiden pada masa dia popular. Kalau artis sekarang Kak panggil masuk persatuan, dia busy, dia kata show dia banyak. Dia bisnes lagi kan. Dia masuk persatuan bila susah. Okey. Saya tanya, antara yang Akak pernah terima panggilan tadi terkejut je. Dia warning Marah betul. Atau lagi pengalamannya Kak dia rasa. kalau telefon selalu, hello, ni boyfriend you dari your past life. Macam tu. Nanti dia lawak ha tu lah. Tapi yang ketika dia marah tu, tak ada gelak langsung. Saya cuba nak kata, janganlah ni. This is not a joke. Dia marah betul. Tapi marah sampai saya tak boleh kata apa. Saya terdiam. Sampai air mata je meleleh. Sebab tak pernah tengok, tak pernah dengar dia marah macam tu selama saya mengenali dia. Tapi kerana isu yang saya puji orang luar bagi dia, dia marah betul. Sebab dia kata, why you yang buat macam tu? Dia kata, you patut tahu apa yang you patut tulis. Dia kata, ini tak ada kena-mengena dengan, saya tak membandingkan you dengan dia, tidak. Tapi dia kata, kenapa nak melebih-lebihkan pula? Seolah-olah penyanyi kita ni tak bagus. Dia selalu meletakkan macam tu. Sebab dia orangnya yang akan baca surat khabar tiap-tiap hari, dia akan tengok semua. Bukan tak baca surat khabar. Sangat particular. Sangat particular. Apa lagi Kak pernah kena yang Kak rasa, saya tak mau tanya soalan sebab saya mungkin tak tahu, tapi Kak rasa nak kongsi tentang Sudirman yang dikenali oleh Kak Oda yang tak ada dalam buku ni? Yang dia nak lari. Sebenarnya dia nak lari. Yalah. Sebenarnya waktu dia yang dapat menang di Royal Albert Hall tu, bila dia balik tu saya nampak dah dia expect something bigger lah. Sebab dia membawa kemenangan yang besar, tapi pada Malaysia bila dia balik ke macam sendu aja, macam sepi aja. Media saja yang besar cerita tu, tapi tak ada seorang pun ni orang besar. Yalah. Sebab waktu itu Malaysia belum ada nama besar lagi, tapi betul. Sudirman sudah bawa. Betul. Tapi waktu tu, tapi ini dia bagus kita boleh provoke dia kata takkan you kita tak ada apa-apa ke ni, orang tak ada ini pun, tak apalah, saya ni orang biasa je. Tidak. Tidak. Mudah dapat story batu api kat dia. Tapi tak. Dengan dia tidak. Okey. Dia macam tu. Saya pun kata balik dia agak tertengok. Ya. Tak ada sambutan kenegaraan maksudnya. Tapi dia, saya fahamlah. Saya kata patutnya lebih besar dari ni. Dia gelak. Gelak dia tu kita tahulah. Ya, dia simpan lah. Tapi itulah dianya berjiwa besar orang ni. Dia tak ada macam nak lepaskan marah dengan tak tentu hala kan. Lepas tu dia tone down. Yang bila dia marah saya tu, petang tu saya dapat bukit bunga besar sampai ke berita harian. Kat bawah boleh tak turun, ada orang hantar bunga. Sekali saya pergi ambil, dia sekali dia tulis itu, minta maaf, I was hurt. Tulis macam tu. Dia jagalah hubungan dia dengan, tak pernah pun dia kutuk-kutuk artis sama artis tak. Kalau kita kutuk-kutuk artis pun dia gelak je, dia gelak. Dia tak ada tambah, dia tak ada tokok-tokok pun. Dia jaga hubungan dia tu, dia jaga industri dia tu. Ini yang memang susah lah nak ada artis yang macam ni, profil macam ni. Bakat, IQ dan akhlaknya tu setara semuanya. Macam tu besar bakat dia, akhlaknya juga besar, IQ-nya juga tinggi.
Nak dapat package tu agak payah. Sebab package kan orang kira rupa, pandai menyanyi, pandai menari je Kak. So brain tak masuk package kan. Brain tak masuk Attitude package, tak masuk package kan. Dan lagi satu, bila dia buat show, katalah show hiburan minggu ini kat RTM tu, patutnya dia boleh duduk saja dan scriptwriter dengan penerbit akan fikirkan props apa. Tidak, dia akan fikirkan props. Apa yang perlu ada dekat pentas tu, apa yang perlu ada dekat scene-scene ini semua, setiap scene tu. Jadi kalau tak ada pun dia bawa, saya ingat dia bawa berlori dari rumah dia, macam dia bawa lampshade lah, bawa itulah, Nak cantikkan set dia tu. Nak cantikkan set. Dia fikir ni semua. Padahal Dia bukan serahkan, okey nanti I datang for apa sound check, apa rehearsal, tak. Dia akan ada situ. dia involve tu semua. Dia involve semua. Dan kalau album cover pun dia akan check semua spelling. Dia tak nak, dia nak perfect semua. Orang yang kerja dengan dia EMI dulu tahu. Dia seorang artis yang akan tengok satu persatu. Dia a perfectionist dari situ. Alhamdulillah. Sebab tu bila saya buat buku ni, saya check betul ejaan apa semua. Terbawa Sebab pemaratan. saya fikir kalau dia ada ni, dia macam saya terdengar ni, dia kata, why ejaan ni teruk sangat ni, why you tak check ke? Macam tu. Saya macam terdengar dia cakap macam tu. Tapi ada jugalah. Saya faham lah. Tapi sekurang-kurangnya saya boleh ambil benda tu jadi kata betapa dekatnya. Hingga bila kakak menulis tentang Sudirman, kakak kata ini standard kalau dia ada. Maksudnya akan buat standard bagi memuaskan hati dia. Bukan setakat nak jual buku je. Tapi nak menjaga standard arti kesayangan. Arti apa. Dan akak pula orang pertama menulis Sudirman yang saya kenal. Berbanding rujukannya buku yang ada. Okey tuan-tuan, kita dah capai berapa sekarang? Kita ada 7 minit sekarang. Okey, saya perlukan 10 lagi. Saya bagi tahu kata anda akan lock buku Sudirman. Okey, ini buku Sudirman 1. Saudara akan dapat pilih 2 daripada 3 buku yang ada dalam gambar tu dengan pakej RM60 plus pos. Siapa lagi nak belanja tuan-tuan? 3 buku. Datang daripada 3 genre yang berbeza. Ini adalah untuk tribute pada seorang seniman yang saya anggap adalah legenda. Legenda yang besar selepas kita ada P. Ramlee. Saya tidak membandingkan siapa nombor 1 dan siapa nombor 2. Tapi kalau nak tanya, legenda kerana P. Ramlee memenangi Asia Pacific Film Festival 2 kali sebagai pelakon terbaik dalam Anakku Sazali dan Penarik Beca. Dan P. Ramlee menang banyak tu. Dan kemudiannya kita mengambil masa yang panjang untuk artis lain mendapatnya. Kerana selepas P. Ramlee kita ada Khalid Saleh juga pernah dapat, tapi jurang waktu yang panjang. Tapi untuk anugerah sebesar Sudirman tak ada orang yang pernah dapat. Dengan apa menjadi bintang Asia nombor 1 tu, kita belum pernah ada artis kita disebut sebagai bintang Asia nombor 1 kecuali tahun 1986 apabila dunia dalam festival untuk penyanyi-penyanyi terbaik yang dikemukakan oleh tiap negara telah mengiktiraf Sudirman sebagai penyanyi nombor 1 Asia. Jadi lock je RM60 dan saya akan tanya Kak Oda bahagian yang terakhir. Polisi British saya akan minta kejap lagi. Okey, tuan-tuan, kita ada masa sikit lagi. Okey, saya 10 lagi untuk 120. Kita perlu 10 lock lagi tuan-tuan untuk memastikan bahawa kita berjaya mencatat bahawa 20% daya beli di Malaysia ada dalam tempoh saya anggap saya buka lock dalam tempoh sejam. Untuk merekodkan daya beli ada 120 lock dalam tempoh 60 minit kerana saya sembang tadi sebelum saya open lock, berarti kita akan mendapat 30 saat bagi satu buku. 30 saat bagi satu buku dipecah dengan 3 buku, jurangnya adalah 10 saat adalah kuasa beli di Malaysia. Kalau kita ambil daripada stream malam ni, berarti setiap 10 saat orang membeli satu buku. Itu yang saya nakkan data tu, kerana data tu penting untuk saya membina mentaliti baru dalam streaming, terutama menolong industri perbukuan mendapat blueprint baru. Okey, kau dah saya tanya. Kalau saya lah sendiri, macam tadi saya dah sebut dah. Tapi saya tak akan boleh mendengar lagu tu kerana lagu Sudirman Penyu Menangis tu saya tak akan boleh dengar. Because saya kalau dengar lagu tu dia akan jadi sangat sentimental kerana saya kata, sebab saya kenal Pak Aziz, JM Aziz. Jadi saya kata Sudirman saja berjaya menjadikan lagu ini, membuktikan kan bila kita tahu penulisnya, Sudirman berjaya menjadikan lagu tu sebagai berjaya. Akak rasa kalau akak dengar lagu Sudirman kan, apa yang akak rasa sangat terharu dan rasa macam alamak? Jauh di sudut hati. Yang lagu tu memang yang sayang biar ku mengingatimu. Lagu tu memang sayu lah, sedih. Sebab lagu tu tentang kehilangan. Dan bila hari ni bila saya dengar balik lagu tu memang pasal akak tahu belakang ceritanya kan. Ya, apa yang sebab dia dah tak ada kan. Jadi seolah-olah macam lagu tu memang banyaklah lagu dia yang
Ya, saya tahu. Sangat bermakna lah. Pelangi senja pun saya pelangi petang ya. Pelangi petang digunakan banyak untuk tema-tema bila kita nak mengangkat kisah-kisah sedih. Saya tengok banyak orang pakai, tak ada lagu tim yang lain banyak tak suka pakai lagu tu. Okey bang, orang minta abang cakap tentang polisi British. Okey, secara jujurnya saya pun tak habis baca buku ni. Dia sangat akademik. Penulis dia ambil masa 5 tahun untuk menulis buku ni. Oh, okey. Ya. Penulis dia adalah bapa kepada Farid Ahmad. Oh, pelakon Farid Ahmad. Oh, okey. Mana Haji Ahmad bin Atin adalah seorang guru besar di Johor Bahru. Oh. Okey. Secara ringkasnya lah, buku ni menceritakan kalau bagaimana kalau kita lihat daripada tahun 1920 sebelum 1957 tu bagaimana British membawa masuk orang Cina, orang India ke tanah Melayu. Semuanya diceritakan dalam ni. Semuanya berkaitan sejarah daripada sumber-sumber yang memang fact, bukan sumber yang cerita mulut ke mulut. Ya. Kan dibuat kajian secara mendalam. Cikgu ni ambil masa, saya panggil dia cikgu. Cikgu ni ambil masa 5 tahun untuk siapkan. Manuskrip asal sampai kat saya tu tinggi dia. Untuk saya cakap cikgu ini kalau saya terbitkan jadi 5 edisi ya. Okey. Jadi setelah diri betul, dia ambil ni time period dia tak begitu saudara bayang ni time period dia bagus saudara baca kerana dia kata adalah jelas bahawa perkembangan sejarah tanah Melayu dari tahun 1920 hingga tahun 1957 kuat bergantung pada polisi yang dibuat oleh British. British adalah penentu pada kemasukan orang-orang Cina ke tanah Melayu dan India tanah Melayu sekitar tahun 1850-an. Berduyun-duyun Cina datang ke Pulau Pinang, Melaka dan juga negeri Singapura serta negeri-negeri Melayu Sekutu. Ni bagus ni sahabat, saya diambil satu fragment iaitu tahun 20 hingga tahun 2057 untuk saudara melihat beberapa polisi British yang kemudiannya memberi impak kepada judul tu, Polisi British, Survivor Melayu dan Parti Komunis Malaya di tanah Melayu pada pertengahan abad ke-20. Dia sangat spesifik dia ambil. Jadi saya ambil untuk baca je. Bagi mereka yang memang tuan-tuan saya kata tak, ini dia sebab dia guru besar. Ini adalah daripada sudut pandangan penulisnya. Cuma dia menjadi akademik kerana penulisnya adalah seorang guru besar. Berarti dia punya latar belakang akademik. Ini bukan tesis doktorate ataupun tesis bukan tesis MA ataupun tesis doktorate, tapi adalah catatan akademik berdasarkan penulis punya kajian dan minatnya. Mengkaji polisi British, kemudian dia lihat balik kenapa akhirnya polisi British lah yang makan diri. Kerana British berdepan pula dengan Parti Komunis Malaya. Apa yang British buat pada tahun 1920 hingga 1957 membawa berduyun-duyun orang Cina dan orang India masuk dan akhirnya dia mengambil fokus bagaimana pula British menerima akibatnya apabila terpaksa mengendalikan pemberontakan Parti Komunis Malaya. Yang majoritinya pada waktu itu adalah kaum Cina. Jadi saya dah baca je ni, saya beritahu kata tak mungkin kita memerlukan masa 10 tahun, 20 tahun lagi untuk matang stream ni. Tapi saya dah beli buku dan baca. Saya tak berani stream live kerana kita masa yang tak bersedia. Kita masih hijau nak bercakap benda-benda sensitif. Nanti ramai yang melenting. Saya ucap terima kasih pada anda yang stream dan telah membelinya. Dan gembira kerana kita mencapai 600 lebih untuk stream buku. Saya rasa ini antara stream yang tinggi dari segi lognya. Kerana saya kagum dan saya rasa kita capai dah 120 tu. 114, 6 buku je saya rasa akan capai tu nanti. Berarti saudara akan log after live ataupun after view. Tapi saya rasa kata saya akan bagi satu lagi soalan pada akak dengan mengharap kita mencapai 6 lagi log. Bagi mereka yang nak log buku ni, saya beritahu adalah buku kisah hidup Sudirman dari kacamata penulisnya yang mengenali Sudirman. Ini kita panggil first hand. Ini yang saya beritahu yang saudara boleh pilih. Saya saran pada saudara ialah ambillah buku ni sebagai kedua untuk saudara pilih. Kerana dia akan memberikan kita melihat sudut lain tentang balik daripada Mekah. Orang selalu pergi Mekah akan bercerita yang indah-indah je. Tetapi lelaki ni telah pergi ke Mekah dan sampai saya ke tanah air, dia ditangkap dan dipenjarakan. Baca. Menarik. Dan kedua saudara boleh pilih ni. Saya suka je yang ini ni. Sweet untuk membina budaya. Kerana saya tahu kalau kita nak menyelamatkan industri pelancongan kita, saudara dan saya lah yang memainkan peranan. Kita kena banyak membantu industri pelancongan selepas PKP. Ataupun kalau saudara nak melancong dalam negeri pun, buku ni boleh memandu saudara untuk tidak merungut. Saudara tak boleh pergi Paris, New York, London, Tokyo. Jangan mengut saudara. Buku ni akan memandu saudara bagaimana mengisi percutian domestik dengan cara yang sihat dan berjaya. Bagus buku ni. Kalau saudara yang minat dengan hal heavy, lock saja buku ni. Okey? Saya ucapkan terima kasih pada Kak Oda kerana sudi datang. Ni terima kasih. orang lama tu saya. Ya.
Saya sekolah dah baca dah Kak Oda menulis. Lepas tu Saya pun suka nak tulis tulisan. saya sekolah, tahu saya datang dekat Astro, saya jumpa dia. Wah, inilah wartawan yang sangat havoc tu. Masa tu Kak Oda menjadi watak dalam filem dilakukan oleh Raja Azura. Dan terima kasih pada Khairul kerana sudi datang. Dan jangan serik untuk datang ni. Kalau saudara ada buku, datang je. Kita suka untuk mendapatkan buku-buku baru yang out the box ni. Jadi terima kasih pada semua. Saya akan blast video ni bagi mencapai 25,000 view, bagi membolehkan kandungan yang sangat besar maknanya yang dikongsi oleh mereka yang tak sempat stream. Selain daripada saya akan letaknya sebagai konten one off sebab kita akan black lepas ni sebelum kembali kepada Jin, bagi membolehkan saya blast konten ni saja untuk share. Kurang-kurangnya saya boleh mencapai 25,000 tontonan dalam tempoh 72 jam. Bagi membolehkan semua orang tahu bahawa buku masih lagi dicari. Sudirman masih lagi dihargai kerana sekurang-kurang malam ni 120 log adalah satu pencapaian luar biasa bagi industri buku. Dan rupanya ramai orang nak excited nak tahu tentang Sudirman. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita jumpa lagi pada pukul 10.45. Saya break panjang sikit. Saya akan masukkan Jin saya malam ni. Saya boleh bagi tahu saudara kata Jeans Garasi akan naik besok. Saya bagi tahu bocorkanlah rahsia. Besok 18 Aussie Bush Pen akan naik besok. Saya akan naikkan poster. Tapi malam ni saya belanja barang yang murah-murah je kerana besok penembak-penembak heavy duty akan turun untuk menembak Jeans 18 ounce made by Garasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.